Assalamualaikum, nama saya Yunusyara binti Yusof. Nombor kad matrik saya 3213004931. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Natasha binti Ahmad Zani. Nombor matrik saya 3213001111. Nama saya Luzana binti Alison. Nombor kad matrik saya 32130011361. Saya Nurul Nadira Wahida binti Haslilan. Nombor kad matrik 3213000321. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Anwar. Nombor kad matrik saya 3213001351. Saya akan memberitakan tentang pendahuluan. Isu COVID-19 pada masa kini tidak asing lagi pada negara kita maupun luar negara. Di China, tempat bermula wabak virus pandemik COVID-19 dan penutupan semua sekolah di China bermula pada 18 Mac 2019. Serta diikuti dengan penutupan semua sekolah di kebanyakan negara termasuk Malaysia. Banyak perkara yang telah berubah akibat wabak COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Antara yang berubah adalah kegiatan seharian dan alam persekolahan. Dunia kini telah berubah 100% apabila seluruh negara menghadapi wabak COVID-19. Semua yang kebiasaan kita lakukan juga kebanyakan sudah tidak dapat dilakukan seperti sedia kala. Setelah wabak ini muncul, semua kegiatan kita telah dihadkan dan perlu ada peraturan atau Standard Operation Procedure. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahawa dahulu telefon pintar adalah dilarang dibawa ke sekolah. Namun, kini sebaliknya apabila dunia pendidikan beralih kepada dunia alam maya yang dilakukan secara atas talian di mana semua pelajar dan guru hanya berada di rumah dan masuk ke kelas melalui atas talian sahaja. Pembelajaran secara atas talian dengan jelas sesuatu perkara yang berbeza bagi semua pelajar kerana mereka hanya masuk ke kelas dengan kaedah Google Meet, Google Classroom, Zoom Cloud Meeting dan serta kuis yang disediakan oleh guru. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kuliah saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Akhir sekali, krisis global akibat COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran tertangguh. Bahkan tugasan guru semakin mencabar dan kesemua murid serta pekerja perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2019, sehingga kini guru-guru tetap menjalankan tanggungjawab dan amanah mereka sebagai seorang pendidik yang mencurahkan segala ilmu kepada pelajarnya melalui atas talian. Kini, oleh itu, semua pelajar dan guru perlulah menguasai diri dalam penggunaan teknologi seperti e-learning untuk menyampaikan dan menerima ilmu melalui atas talian. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang responden yang telah kami temubual pada tempoh hari. Nama beliau adalah Auna Najihah binti Amran yang berumur 29 tahun. Beliau telah memulakan kerjanya sebagai seorang guru pada tahun 2020 iaitu di Tadika Pasti yang bertempat di Meru. Kanak-kanak yang bersekolah di sini merupakan kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun dan ada juga kanak-kanak yang berusia 4 tahun sudah mula bersekolah di sekolah tersebut. Seterusnya, beliau telah berpindah ke salah sebuah sekolah swasta di Padang Rengas, Perak pada tahun 2021. Nama sekolah tersebut dikenali sebagai Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam ataupun SRITI. Menurut Puan Auna, terdapat banyak cabaran yang boleh memberi kesan kepada murid-murid, terutamanya bagi kanak-kanak yang masih berada di tadika dan sebagainya. Ketika musim pandemik ini berlaku ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama sekali dijalankan pada bulan Mac 2 tahun lalu, kanak-kanak, ibu bapa dan juga guru berada dalam keadaan yang sangat tidak bersedia, terutamanya dalam kalangan guru. Hal ini demikian kerana guru-guru terpaksa memikirkan pelbagai alternatif untuk berhubung dengan kanak-kanak bagi menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran supaya walaupun mereka berada dalam keadaan pandemik, kanak-kanak masih lagi boleh belajar tanpa ketinggalan apa-apa topik sekalipun. Terdapat pelbagai jenis alternatif yang digunakan
bagi penarik minat kanak-kanak untuk mengikuti kelas secara atas talian ataupun PDPR. Sokongan dan bantuan ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka mengikuti kelas PDPR adalah sangat memuaskan. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan menerangkan poin yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Selain bertanyakan biodata beliau, kami juga ada bertanya beberapa soalan seperti apakah cabaran yang dihadapi oleh guru ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Yang kedua, bagaimanakah proses pengajaran dan pembelajaran di rumah berlaku? Yang ketiga, bagaimana guru mengendalikan pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet? Yang keempat, adakah guru memberi hadiah atau sagu hati sebagai ganjaran kepada pelajar yang menyiapkan kerja sekolah atau hadir dalam kelas pengajaran dan pembelajaran di rumah? Yang kelima, apakah kesan perkembangan bahasa dan sosial kanak-kanak dalam pembelajaran online dalam situasi COVID-19? Seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa negara dilanda wabak COVID-19? Menurut penjelasan yang dijelaskan oleh Puan Auna, cabaran yang dihadapi oleh beliau dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa negara dilanda wabak COVID-19 ialah para guru berusaha dalam menjaga penjarakan fizikal antara pelajar di sekolah kerana kanak-kanak masih tidak mengetahui apa itu penjarakan sosial dan Standard Operation Procedure (SOP). Oleh itu, para guru perlu menjelaskan kepada murid tentang penjarakan sosial mengikut pemahaman mereka. Seterusnya, para guru juga memastikan kanak-kanak sentiasa memakai pelitup muka bagi mengikuti standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyediakan beberapa helai pelitup muka untuk seorang pelajar. Seterusnya, ketika kanak-kanak belajar secara atas talian, masalah yang sering timbul dalam kalangan mereka adalah masalah rangkaian internet. Mengikut apa yang diberitahu oleh Puan Auna, tadika pasti tempat beliau mengajar merupakan kawasan yang berada di bandar. Oleh itu, masalah rangkaian bagi murid-murid yang tinggal di kawasan itu tidak mempunyai masalah, tetapi mereka yang berdepan dengan masalah alat peranti yang berkemungkinan digunakan oleh adik-beradik yang lain ataupun ibu bapa yang bekerja dari rumah. Jika perkara ini berlaku di kawasan luar bandar, murid-murid mungkin berdepan dengan masalah rangkaian internet dan susah untuk memasuki kelas secara atas talian. Seterusnya, bagaimanakah guru mengendalikan pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet? Ini juga salah satu cabaran bagi guru untuk mengendalikan pelajar yang seperti ini. Hal ini kerana terdapat pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman iaitu di sekeliling kawasan rumahnya dipenuhi dengan hutan. Ini menyebabkan pelajar itu sukar untuk belajar atas talian apabila guru membuat kelas. Selain itu, terdapat juga pelajar yang tiada masalah dengan internet untuk masuk kelas secara atas talian, tetapi ada sesetengah pelajar yang secara tiba-tiba mempunyai masalah rangkaian internet. Oleh itu, guru perlulah membuat video pembelajaran yang kreatif dan menarik. Contohnya, guru membuat video dalam aplikasi seperti PowerPoint dengan memasukkan gambar yang bergerak dan juga animasi yang bersuara. Hal ini akan dapat meningkatkan minat pelajar untuk melihat video pembelajaran tersebut dan juga pelajar tidak mudah bosan apabila melihat video pembelajaran itu. Oleh itu, saya akan meneruskan dengan soalan yang seterusnya. Adakah guru memberi hadiah sebagai ganjaran kepada pelajar yang menyiapkan kerja sekolah atau hadir dalam kelas pengajaran dan pembelajaran secara atas talian? Menurut Puan Auna, beliau menggunakan kaedah memberi hadiah atau ganjaran kepada kanak-kanak bagi menghargai latihan yang telah dibuat dan kehadiran mereka ke kelas PDPR. Perkara ini dilakukan agar kanak-kanak berasa semangat untuk menghadiri kelas dan berasa dihargai oleh guru-guru mereka. Bagi kanak-kanak yang tidak mendapat hadiah atau ganjaran daripada guru, mereka akan lebih berusaha untuk hadir ke kelas dan melakukan latihan-latihan yang telah diberikan. Hal ini kerana mereka berasa cemburu kerana tidak mendapat sebarang hadiah atau ganjaran daripada guru mereka seperti kawan-kawan mereka yang lain. Oleh itu, perkara ini dapat menambahkan lagi semangat kanak-kanak untuk hadir ke kelas tambahan, ke kelas secara atas talian dan melakukan segala tugasan serta latihan yang telah diberikan.
Perkara ini perlu dilakukan untuk menarik minat kanak-kanak supaya mengikuti kelas secara atas talian. Tidak kira apa jua masa ataupun platform apa yang digunakan, kanak-kanak akan lebih tertarik untuk mengikuti kelas jika guru-guru pandai untuk berinteraksi atau pandai menarik perhatian mereka. Seterusnya, saya akan berikan kepada ahli kepulauan saya untuk menerangkan poin yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, apakah kesan perkembangan bahasa dan sosial kanak-kanak dalam pembelajaran online dalam situasi COVID-19? Menurut Puan Auna, terdapat beberapa kesan dari segi perkembangan bahasa dan sosial kanak-kanak. Dari segi perkembangan bahasa, kanak-kanak berkemungkinan tidak mengenal huruf atau tidak dapat membaca dengan baik. Hal ini kerana mereka tidak mendapat bimbingan yang baik ketika belajar secara atas talian. Contohnya, kanak-kanak berkemungkinan tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, A besar, A kecil. Selain itu, dari segi perkembangan sosial pula, kanak-kanak berkemungkinan menjadi seorang yang takut untuk bergaul atau berada dalam kelompok yang ramai. Hal ini dapat dilihat daripada kanak-kanak yang lahir ketika dalam tempoh kawalan pergerakan. Menurut Puan Auna, berkenaan isu perkembangan sosial kanak-kanak ini, ibu bapa perlu mengambil berat atau memberi perhatian yang lebih terhadap kanak-kanak. Contohnya, membuat panggilan video bersama dengan ahli keluarga yang jauh supaya kanak-kanak tidak berasa janggal atau malu apabila bertemu dengan orang luar atau orang yang bukan dari keluarga mereka sendiri. Bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran di rumah berlaku? PDPR berlaku bermula pada tahun 2020. Puan Anu menyatakan semasa mula berlakunya PDPR, kebanyakan pelajar, guru, ibu bapa masih belum bersedia untuk menghadapi PDPR ini. Walaupun sudah diumumkan awal tentang PDPR kerana semua masih baru dengan suasana belajar online atau atas talian. Jadi, guru berfikir bagaimana ingin mengajar murid melalui atas talian. Contohnya, guru membuat akaun TikTok, Instagram, YouTube dan banyak lagi untuk menarik kanak-kanak untuk belajar. Menurut Puan Ano, kaedah PDPR yang dilakukan oleh beliau ialah Puan Ano menggalakkan murid untuk menunjukkan muka atau membuka kamera mereka sebagai tanda kehadiran di platform Google Meet. Puan Ano menyatakan lagi bahawa jika murid menunjukkan muka atau membuka kamera, mereka lebih semangat untuk belajar. Seterusnya, Puan Ano membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint dan video maker untuk muridnya. Puan Ano menjelaskan bahawa membuat video pembelajaran perlu menggunakan banyak gambar berwarna, kartun atau animasi yang bergerak. Akhir sekali, kesimpulan. Seperti yang di atas, apa yang kami dapat simpulkan ialah walaupun negara kita sedang menghadapi wabak COVID-19, semua tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita tetap perlu dilakukan dan menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab walaupun dalam keadaan norma baharu. Serta, seperti semua tahu, tanggungjawab seorang guru teramat besar dalam mendidik semua pelajar untuk menjadi insan yang berguna pada masyarakat, negara dan masa hadapan. Pembelajaran secara atas talian merupakan sesuatu perkara yang baharu dan sukar untuk semua pelajar. Pelajar membiasakan diri seperti kata pepatah Melayu, alah bisa, tegal biasa. Jadi, kesimpulannya, setiap perkara yang baharu dilakukan mempunyai langkah dan prosesnya. Maka, kita perlulah sentiasa bersedia mempelajari sesuatu perkara yang baharu pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Setiap yang kita usahakan pasti membuahkan hasil yang terbaik. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.